Sebelum korang nak masuk Form 6, korang confirm pernah tengok video. Contohnya macam video dekat YouTube ke ataupun dekat mana-mana tentang kebaikan masuk Form 6. Ya, memang ada banyak kebaikan. Saya tak tipu, memang ada banyak kebaikan. Even dalam channel ini juga saya pernah buat banyak video berkaitan kebaikan masuk Form 6. But sebelum korang nak masuk Form 6, korang confirm akan rasa macam kalau semua benda ni kebaikan, confirm kena ada keburukan. Betul tak? Even saya, sebelum saya nak masuk Form 6, saya pun pernah tanya dekat diri saya, takkan semua video tentang kebaikan, tak ada ke tentang keburukan? Sedikit disclaimer kepada korang yang tengok video ni, saya merupakan pelajar Form 6 batch tahun 2018-2019. And semua keburukan yang saya nak cakap dalam video ni adalah daripada pengalaman saya sendiri. And saya rasa benda ni kena bagi tahu dekat semua orang. Kita tak boleh nafikan benda baik saja tentang Form 6. Keburukan pun kita kena cakap juga, betul tak? So, dalam video kali ini saya akan terangkan tentang beberapa keburukan ataupun kelemahan Form 6 korang perlu tahu. So, tengok video ni sampai habis supaya korang dapat tahu semua kelemahan, and kalau boleh jangan skip, okay? Yang pertama adalah peraturan sekolah. Okay, tidak dapat dinafikan kalau kita masuk Form 6, kita kena ikut rules yang ditetapkan oleh sekolah. Rules yang ditetapkan oleh sekolah ni biasanya adalah rambut tak boleh panjang, seluar tak boleh ketat, untuk perempuan tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai makeup, and baju tak boleh ketat, semua benda lah. So, secara jujurnya saya nak bagi tahu dekat korang, walaupun kita memang akan rasa macam kita ni dah berusia 18 tahun ke atas, kita memang kena ikut juga rules. Itu benda yang aku rasa macam benda yang tak berapa cun lah untuk Form 6 ni. And seterusnya adalah ada sekali tu aku pergi wakil sekolah lah, aku pergi ke sekolah lain bermain bola sepak. So waktu tu aku ingat lagi aku jumpa pihak lawan daripada sekolah lain kan. Aku tanya dekat dia orang, ada seorang student tu rambut dia memang gila tebal lah, memang panjang. Lepas tu aku tanya dekat dia, weh, tak ada ke cikgu marah ataupun cikgu tak potong rambut kamu kan sebab rambut kamu tu dah terlampau panjang kan? So budak tu bagi tahu dekat sekolah kita orang, mereka tak kisah langsung pasal rambut ke baju ke seluar ke, tak kisah. Cuma sekolah saya lebih tekankan kepada akademik. Memang ada setengah sekolah memang dia lebihkan kepada akademik. Memang mereka nak student dia orang betul-betul padu dalam dari segi pembelajaran mereka. Dari segi pemakaian mereka ada, memang disiplin tu ada, tetapi tak terlampau ketat sangatlah. Macam sekolah saya memang terlampau ketat. Korang tak boleh pakai macam baju selain daripada baju formal, seluar tak boleh pakai seluar jean, kena pakai seluar slack, tak boleh ketat, socks tak boleh pendek, kasut kena casual, tak boleh pakai kasut color-color. Memang terlampau ketat. Okay, jom saya nak bagi tahu sikit. Saya daripada Future and saya nak bagi tahu sikit, kalau kita nak compare diploma dengan degree, peraturan dia orang tak adalah terlampau ketat sangat berbanding dengan Form 6. Kelemahan yang kedua aku rasa betul-betul aku tak suka adalah korang kalau belajar Form 6 ni, korang kena share sekolah korang dengan budak-budak aliran perdana. Kiranya budak-budak Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Korang kena share dengan dia orang. Itu adalah salah satu benda yang paling aku tak suka. Sebab kalau dekat kantin, sekolah aku tu kantin tu taklah terlampau besar, kecil. Lepas tu makanan tu pun terhad. Faham tak? Kadang-kadang kita sebagai student Form 6 ni, mereka akan dilepaskan rehat dengan budak-budak Form 5 sekali. So kalau budak-budak Form 5 ni waktu rehat mereka lebih panjang sikit daripada kita orang. So memang mereka lepak-lepak mana pun, mereka makan slow-slow pun tak ada masalah. Macam kita ni, kita kena makan cepat-cepat. Bayangkan kalau student Form 4, Form 5, dia pergi dulu, dia beratur, lepas tu kita duduk dekat belakang dia kan. Budak belah ni, dia slow-slow kan. Kita duduk belakang dia, lepas tu rehat cepat habis. So disebabkan daripada tu, mostly saya tu memang tak makan langsung dekat kantin. Saya memang bawa bekal daripada rumah. Lepas tu kalau saya makan pun, saya akan makan dari segi macam benda yang bungkus. Contohnya macam burger ataupun air untuk saya minum. Itu je. And saya takkan makan duduk dekat situ. Makan memang jarang. Memang kadang-kadang saya akan makan tetapi jarang sebab terlampau padat. Tempat tu tak cukup. So itu benda yang paling aku tak suka lah. Tetapi saya tak sure sekolah lain lah. Sekolah lain aku rasa kemungkinan besar kantin dia orang besar, so tak ada berlaku isu macam ni. So sekolah aku kantin kecil, memang akan berlaku isu macam ni. Yang ketiga adalah lepas korang dah habis STPM, korang nak sambung degree, korang apply melalui UPU, betul tak? Waktu korang apply UPU, ada setengah course yang demand, mereka akan tengok korang punya SPM. Seriously, mereka akan tengok korang punya SPM. Contohnya macam ni lah. Kalau course-course yang demand, contohnya macam doktor, lawyer, engineer ataupun IT mana-mana, akan tengok korang punya SPM. So contoh macam ni lah, kalau korang nak sambung law, korang nak jadi seorang peguam, korang masuk saja kelas mana-mana dalam Form 6 ni, lepas tu korang kena dapat pointer 3.0 ke atas and MUET band 3 ke atas. Selepas itu mereka akan tengok korang punya SPM. SPM korang kena score elok, sebab kalau tak silap saya,
untuk korang nak sambung law, minimum korang kena ada 5B dalam SPM korang. So benda ni adalah benda yang aku rasa paling aku tak suka. Sebab apa? Kadang-kadang ada course yang kita minat. Okay, kita masuk Form 6 ni, kita nak upgrade keputusan kita. Tetapi mereka still, MPM ni mereka still tengok kita punya SPM. So itu benda yang paling aku tak suka lah. Tetapi bukan untuk course-course yang semua course, tak. Hanya course-course yang demand saja mereka akan tengok. Course-course yang macam basic-basic ni mereka tak akan tengok. Ada 2-3 course-course yang bagus and mereka still tak tengok korang punya SPM. Mereka tengok korang punya STPM saja. So korang tak perlu risau. Selepas korang dengar benda ni, korang confirm akan rasa macam, alamak, rugi pula aku masuk Form 6. Dah lah keputusan SPM aku teruk. Aku nak upgrade keputusan aku masuk STPM. Tengok STPM, tengok balik SPM. Apa function aku masuk STPM? Sebenarnya waktu dulu aku nak apply UPU, ada jugalah aku terasa macam tercetus dalam minda aku benda tu, benda yang sama. Tetapi kalau nak ikutkan, ada course-course yang demand saja mereka akan tengok. Mereka tak tengok macam semua course, mereka tak akan tengok. Ada course-course yang setengah course saja mereka akan tengok. Keempat adalah waktu ulangan. Ulangan ni bermaksud kalau korang dapat keputusan yang teruk waktu SEM 1 ataupun SEM 2, korang akan baiki keputusan korang, betul tak? Korang akan mengulang. So waktu mengulang tu korang akan mengulang dekat SEM 3. So secara jujurnya aku nak bagi tahu dekat korang, dekat SEM 3 memang waktu tu terlampau gila-gila padat. Sebenarnya korang study dia macam ni lah. SEM 3 dulu, lepas tu SEM 1, lepas tu SEM 2. So gap setiap SEM tu kan, dia hanya ada seminggu saja. Kadang-kadang 5-6 hari saja. So memang gila-gila susah lah. Kalau pihak MPM tengok video ni, tolong cuba bagi jarakkan sikit lah waktu SEM 3 dengan SEM 1 tu. Tapi sekarang kalau korang tengok video ni, korang baru nak masuk Form 6 ataupun korang SEM 1, korang tak tahu betapa susahnya benda tu. Tapi kalau korang dah pergi SEM 3, korang baru tahu betapa sakitnya Form 6 ni, betapa susahnya Form 6 ni. Sebab ramai orang kata kan, Form 6 ni susah, Form 6 ni susah. Sebabnya adalah memang waktu tak cukup. Kalau korang mengulang, memang mati korang, aku tak tipu. So buat yang terbaik, kalau boleh jangan mengulang. Cuba dapatkan grade yang betul-betul power. Cuba score 4 flat lah kalau boleh. Kalau korang nak baiki keputusan, boleh, tak ada masalah. Tetapi korang kena put effort yang lebih sikit. Yang kelima adalah MUET. Okay, MUET ni korang akan buat exam MUET ni, aku tak sure sangat bila, aku dah lupa. Aku rasa ujung SEM 2 ataupun hujung SEM 3 macam tu lah korang akan buat. So waktu korang buat MUET ni, dia sekali saja korang boleh buat. Okay, sekali saja korang boleh buat. Lepas tu korang habis. Kiranya kalau korang dah habiskan exam tu, dah habis lah. Kiranya korang tak akan belajar MUET dah. Kalau korang tanya dekat aku, apa keburukan MUET? Ada ke keburukan MUET? Yes, ada satu keburukan MUET yang saya rasa betul-betul sangat-sangat saya benci. Sebabnya adalah MUET ni kan terbagi kepada 4 exam. Writing, reading, speaking dengan listening. So, benda 4 ni, contohlah korang dapat band 3, writing, reading, listening. Tetapi speaking korang dapat band 1. Kalau korang nak mengulang, memang MUET ni boleh mengulang. Kalau korang nak mengulang, korang kena ambil semua. Kiranya contoh, korang nak ambil satu saja, tapi korang kena bayar and korang kena duduk 4 exam ni. Korang kena ambil semua exam ni. Itu benda yang saya rasa paling saya benci dalam MUET. Aku lemah dari segi speaking, tetapi writing, reading, listening aku cun. Kalau aku nak ambil ulang balik, aku kena ambil semua. Bayaran tu waktu dulu lah kan. Waktu dulu kalau tak silap saya, korang kena bayar 150 untuk MUET ni. Tetapi sekarang saya tak sure berapa, and kemungkinan besar apa yang saya cakap ni akan berubah pada masa yang akan datang. Takut-takut MPM tengok video aku, lepas tu mereka ubah sistem ke, siapa tahu kan. Semua keburukan dan juga kelemahan Form 6 yang korang tengok tadi itu daripada pengalaman saya sendiri. Saya merupakan pelajar lepasan STPM, so saya nak share dekat korang kelemahan Form 6 ni. Kalau video ni ditonton oleh cikgu Form 6, saya nak bagi tahu dekat korang, saya minta maaf. Sebab benda ni adalah benda kebenaran. Kita kena bagi tahu dekat budak-budak Form 6 juga. Kalau mereka tak tahu, lepas mereka dah masuk Form 6 nanti, mereka yang susah. So saya bagi tahu benda ni, jangan marah dekat saya, okay? And thank you so much kalau korang tengok video ni sampai sini. Kalau korang nak tahu lebih lanjut berkaitan Form 6 ke apa benda kan, korang boleh DM saya dekat IG, and korang boleh komen dekat bawah. Saya pasti akan reply komen korang. Thank you so much untuk tengok video ni sampai habis, and aku doakan korang berjaya. Tak kisahlah korang buat apa pun. Stay safe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.